Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Kita di muka surat 92. Atau i'tiqad atau berkata harus ada nabi baru atau rasul kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti i'tiqad orang Taslim dan orang Qadiani. Nasyai jadi kafirlah ia. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata. Tiada siapa yang bersekutu dengan dia, masih memberikan peluang pada kita ada atas muka bumi dia, dan diberi kita dalam keadaan Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, melayakkan kita untuk menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi pula kemudahan pada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat dengan ditakdirkan kita dibesarkan dalam keluarga masyarakat yang dalam keadaan taat dan jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan seterusnya berterusan, berpanjangan, sentiasa hidup haloba, cinta kasih, nak belajar, nak memahami perjalanan agama ini, khasnya nak jaga betul-betul kita sebagai orang Islam, orang beriman, macam mana jadi orang Islam, jadi orang beriman, sah perjalanan zahir dia sebagai Islam, batin dia iman, hati sentiasa ingat Allah Ta'ala setiap zaman. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir malam ni untuk kita solat berjemaah maghrib, dan insyaAllah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firriddah ini. Na'udzubillah. Kita masih duk bicara perkara-perkara yang boleh jatuh akidah, terkeluar daripada senarai nama agama Islam, keluar daripada senarai orang beriman. Antara kita belajar pada sisi lepas, menafikan perkara yang maklum fid din bid darurah, kufur. Na'udzubillah. Apa dia antara maklum fid din bid darurah ni? Rukun iman, rukun Islam. Ada istilahnya dasar-dasar agama yang kita sedia maklum. Jangan kata orang-orang bijak pandai, orang awam pun tahu yang ni adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah sekali lalu, maklum fid din bid darurah. Antara CP yang sebut ulama juga adalah menafikan benda-benda yang telah diijma'. Satu kita belajar tu, yang tu adalah main topik. Ada sub-sub topik yang kena belajar khas dalam kitab-kitab akidah lah. Kita belajar ni dalam prinsip khas nak menyebut benda boleh merosakkan akidah, boleh terkeluar daripada Islam, jadi murtad. Yang sebenarnya dia adalah rumusan daripada benda yang nama rukun Islam, rukun iman, benda yang syai' maklum fid din bid darurah. Begitu juga benda-benda yang telah diijma'. Baik. Jadi antaranya boleh menjadikan kufur ni apa dia? Mengiktikadkan harus ada nabi baru. Baik. Kerana kita bila sebut Muhammad Rasulullah, antara beriman dengan Rasulullah ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian Nabi Rasul. Dia adalah khatamul anbiya wal mursalin.
Syahid maklum fiddin bidarurah. Tak adalah Nabi baru akan ada selepas Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang memaham harus ada mungkin keberkalian memungkinkan adanya Nabi baru. Dengan elok tu Nabi baru yang tak boleh ada. Adapun Nabi Isa dia bukan Nabi baru, dia Nabi lama. Dia sebelum lagi Rasulullah lagi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia turun semula dan dia pun setelah ni masih hidup. Atas status dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa bertemu Rasulullah dalam keadaan hidup ketika Isra Mi'raj. Jadi dia dapat pangkat sahabi. Dia datang esok bukan Nabi baru, bahkan dia dah jadi Rasul, Nabi lagi Rasul sebelum Rasulullah lagi. Okey, selesai. Tak susah saya nak faham tu. Yang tak boleh ni takkan ada Nabi baru. Dalam tak ada tu pun jaga. Ramai yang duk mengaku jadi Nabi. Sejak daripada Rasulullah wafat, dulu zaman Rasulullah pun ada dah Musailamatul Kadzab tu. Sampai sekarang bahkan ada Rasul Melayu, ada Rasul Indonesia. Buka internet ada je kan. Kita tengok Rasul Indonesia, Nabi Indonesia. Ada Nabi Indonesia. Astagfirullah. Nabi Melayu. Ni semua otak-otak tergeliat ni. Macam mana pun otak-otak tergeliat ni masalah kita. Ada pemerintah yang buat tak peduli je. Buat tu kan. Soalnya saya sebut tu saya barang ni. LGBT bercakap tak ada pun ambil tindakan. Ada ke kita bisa dengar LGBT bernama LGBT tu round satu Kuala Lumpur apa dulu kan, dengan grup-grup dia bawa speaker pembesar suara. Rasa tak ada apa-apa tindakan, relax. Oh tapi kalau ada desas-desus bunyi tak ikut apa program apa yang cucuk-cucuk ni lah kan, oh siap ambil gambar, selidik, oh siap tanya ni ada ke keberangkalian, ada sebuah madrasah duduk di Lenggong ni kata menghasut. Oh hasut kalau tak apa akan menghasut. Takkan tak boleh cakap satu pun kata-kata yang itulah kan, yang tak setuju dengan apa rancangan dia. Dia buat hiburan tak setuju, itulah kan. Banyak benda yang kita tak setuju, yang memang sepatutnya kita tak setuju pun, yang dia tak setuju dengan Allah Ta'ala, tak setuju dengan Rasulullah, tak setuju dengan para ulama, tak setuju dengan kitab tu. Kalau ikut kita lagi besar nak petikai dia. Bahkan boleh doa laknatullahi alaihim ajma'in. Kalau ikut jatuh je kita. Tapi kita tak adalah perangai gitu. Ni macam mana boleh nak mari sini? Marilah ahlan wa sahlan. Marilah. Tapi janganlah buat fitnah merepek-merepek. Elok-elok berdepan lah kan. Janganlah ambil curi-curi tu. Curi-curi tu panah lagi buat tu kan. Tak ada panah tu kita panah peti. Minta. Doa boleh tak? Mustahil kan? Abah kita mubahalah esok, ya Allah ni popok ni zalim sangat, ni jahat sangat, kami nak mengaji, kami nak ikut perintahmu ni pun orang buat macam-macam lah untuk menganiaya kami. Engkau lebih adil ya Allah, engkau lebih tahu hal kami dan hal mereka ya Allah. Oh kalau kita mubahalah esok tak tahu kena panah lintak kot kan? Panah lintak faham? Kena panah halilintar tu kan, panah peti tu. Ni mesti hujan lah, tak tahu terbakar rumah dengan anak bini tu, orang tahu tak ada mengucap pun. Tak pun saya ngaji tu guru sebut apa, tak pun kita doa ambil kembung perut tu dah lah kan. Esok sakit perut kembung tak boleh baik, esok jumpa tok bomoh mana-mana ke, dia kata yang ni hampa ada buat salah dengan seseorang ni, kau hampa ada anaya dia kot apa-apa ni. Dia betul-betul nak ikut perintah Allah Ta'ala, hampa ada buat macam-macam kat dia, hampa kena minta ayat tawak kat dia, hampa minta lah kami. So kami tak adalah kuasa, mana ada kuasa kita makhluk tak, tapi sebab Allah Ta'ala nak pergi sembuh tu tak tahu lah macam mana. Ni ayat-ayat tutup guru kan, jadi tak jadi kita baru bukan ada apa, kita pun bukan ada makam, bukan ada kedudukan si Allah Ta'ala. Asi maksiat banyak pasal lawan ulil amri kan. Tak faham sudah ayat-ayat macam tu, kena sebut juga, tak boleh kena sebut juga sekali lalu itu, pasal biar ada akal, bagi faham sikit apa masalah ni. Esok kita lah pergi minang anak dia esok
anak menteri dia tak terima kita, anti pondok. Maksudnya dia tak suka, pergi minta kita buat tanah TOL, permohonan untuk minta grant, dia tak bagi. Macam mana? Ni anti bagi grant. Takkan tak setuju semua diistilahkan anti kan. Minum Nescafe tak minum? Anti Nescafe. Tak faham saya cakap apa? Ngaji sekolah pondok tak ngaji? Anti pondok kan? Boleh baca Quran tak? Mengaji Quran tak? Anti Quran lah. Selawat atas Nabi tak? Anti selawat lah kan? Takkan semua yang tak buat yang ni semua hukum anti kan? Dia tak pakai jubah, awak anti jubah lah. Takkan macam tu, bengap apa kan? Yang saya, benda ni bukan baru. Kalau ni sebab saya sebut macam ni lah, dulu pun ada muzakarah bab-bab sebelum COVID apa lagi ni lah kan. Aki tak cocok je dia kata anti dah. Untuk kami nak kata hampa yang duk gaduh cocok ni ekstrim nama dia. Ekstrim vaksin, ekstrim COVID, ekstrim ekstrim lah. Pasal tak boleh bangkang langsung. Kalau perintah Allah Ta'ala memang tak boleh bangkang. Perintah Rasul mana boleh bangkang. Walaupun benda sunat kita akan jumpa nanti, walaupun benda sunat kau kena kata sunat. Engkau tak nak buat satu hal, menafikan sunat itu sebagai sunat kufur. Itu je. Kita pula bukan kaedah kita nak kapi-kapi ke orang, kita belajar disiplin. Dan kita belajar ni nak belajar agama, bukan belajar ikut suka hati kita, bukan ikut nafsu kita, bukan ikut Yahudi, bukan ikut Nasrani. Okay. Jadi antaranya bab masalah Nabi baru je. Jadi ada bab Nabi baru, ajaran baru, akidah baru, Wahabi, Syiah lah, pluralisme lah, menyamaratakan semua pahaman agama ni, agama semua sama lah. Tak ada apa-apa tindakan, tak ada apa-apa enactment pun. Dalam keadaan darurat ni tak ada ordinan apa-apa pun yang baru-baru dibuat atas nama darurat, kerana tak menyokong dasar-dasar yang tepat dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Sikit lah sebut-sebut itu kan. Kaedah kita ni Nabi baru ni salah besar. Kalau tak ada undang-undang dalam negara pun salah besar weh. Pasal mahkamah hakiki tu di sana bukan di sini. Di sini memang ada bab dengan ulil amri kita, yang mana ulil amri sekarang ni mana yang tak setuju dengan dia, kita dihukum salah lah kan? Tapi di sana belum tentu kita salah, belum tentu, wallahi belum tentu kita salah, yakin punya. Kot dia mau demo tak mengaji, demo nak rasa kita memang bersalah hakiki di dunia dan akhirat kot. Belum tentu ya. Ataupun kata dia intikad ada Rasul, tadi Nabi, ini Rasul pula, kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara satu masa dulu masyhur golongan yang pengarang ni nak sebut ni, seperti intikad orang-orang taslim. Yang ni zaman kita ni tak dengar lah ni kan. Cuma satu masa itu je baru ni dengar sikit, bila ada kerajaan baru yang 11 bulan ada. 11 bulan ke 22 bulan? 22 bulan. 22 bulan. Kerajaan tu dia ada kes dalam mahkamah tu, dia minta supaya bincang balik fail tu dulu. Habis-habis macam mana? Diluluskan pahaman dia untuk dia bebas mengamalkan ajaran Qadiani dia. Taslim orang Qadiani. Orang Qadiani ni macam ayah pin lah, macam ni. Dia campur agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dia buat satu agama baru. Macam tu. Tu Qadiani sesat gila punya. Tak ada tindakan apa pun, mahkamah luluskan pula. Astagfirullah. Yang ni yang kita nak kena mengaji, bagi celik, bagi faham akidah, bagi celik agama, bagi kacamata kita mengikut kacamata akidah, khasnya kacamata syarak. Jangan ikut kacamata WHO, tu lain. Lain. Kacamata duitan, kacamata dunia, kacamata pangkat, lain. Kacamata TV3, kacamata TV1, kacamata artis, kacamata lain. Kacamata orang fasik, kacamata juhala, orang bodoh, kacamata LGBT, kacamata PBB. Okay. Macam mana nak betulkan kacamata tu? Tak ada jalan lain mengaji.
soal nak mengaji ke hampa. Itulah sikit. Di atas kita bicara pun bukan benda susah bab Nabi Rasul. Nisbah kita Nabi Rasul, kita tak mengaku ada Nabi Rasul lain, alhamdulillah. Cuma atas kita pula muhasabah apa? Kita dah belajar ke apa yang Nabi ajar kat kita? Itu. Dan kita nak belajar apa Nabi ajar tu, belajar hadis tu satu hal. Hadis pun mampukah kita untuk kita proses hadis untuk kita faham sendiri? Juga tu. Satu, kita nak belajar apa yang datang daripada hadis Nabi ni, apa dia? Mesti tengok apa pakar sebut. Dan pakar kita bukan boleh cuba, pakar kita para ulama. Antaranya ulama mazhab, ulama mujtahid. Kalau yang tak sampai tahap mujtahid ni tu tak ada sembang lah. Nak bab hadis ke bab tafsir ke siapa. Mesti merepetnya siapa? Apa bukan ada kelayakan untuk sembang bab-bab tu. Kitab fiqh pun tak biasa lalu. Okey lalu itu. Jadi atas kita bicara ni alhamdulillah Allah Taala pelihara kita daripada fahaman ada Nabi Rasul baru. Cuma bila ada agama baru ni masalah. Atas nama Nabi Rasul baru tak ada, tapi kita akan ikut pahaman-pahaman baru daripada orang-orang baru ni. Masalah dia. Tak nak ikut ulama. Cukup situ. Seterusnya kata dia, ia nafikan seorang rasul yang diijma'kan atas rasulnya. Rasul yang telah diijma', yang disebut dalam Quran nama mereka, yang pasti tak boleh dinafikan walaupun seorang daripada mereka 25. Sedia maklum yang sebut dalam Quran. Mula dengan Nabi Adam, akhir dengan Nabi Muhammad SAW. Nafi walaupun seorang telah ijma', kufur, murtad. Antara pahaman Wahabi menafikan Nabi Adam sebagai Rasul. Tu memang ada kitab. Antara benda-benda yang ada isu dalam Facebook, orang nak sebut apa? Pasal ada Syekh seorang tu daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, dia memang duduk Mekah lama, dia tahu sangat ajaran Wahabi ni menentang apa kan. Dia sebutlah Universiti Islam Madinah ni ajar apa. Dia orang menafik sekeras-kerasnya. Habis-habis ada rakaman Pak Syekh dia duduk mengajar apa? Bukan Pak Syekh hang. Pak Syekh. Pak Syekh demo lah. Duduk mengajar apa? Hari-hari duduk dengar kapikan Abu Hasan Asy'ari, kapikan Asy'ariyah, Maturidiyah, kapikan ahli Sufi, kapikan ahli tasawuf. Itu je ajaran dia. Hari-hari cerita satu je. Cerita Allah Ta'ala, pegang ayat mutasyabihat, Allah ada tangan, Allah ada muka. Nabi Adam bukan Nabi, Nabi Adam bukan Rasul. Dia sebut tu, Allah ada muka, Allah rambut kerinting, Allah tinggi 70 hasta. Sebut tu hari-hari. Tak bisa dengar kita tak? Memang kita tak bisa dengar, kita bukan ngaji Wahabi. Tapi dalam kitab-kitab Wahabi, lambat tu sebut tu. Cuma kat Malaysia ni, dia tak tahap sebut benda-benda macam tu. Kalau sebut macam tu, pasal yang tu ada common knowledge kat kita. Pakat terajar habis buat Wahabi ni. Wahabi ni pandai dia main tarik tali kan. Dia tak ada kuasa ni, orang lembut. Esok dia ada, siap dia sebelah kita. Ya. Pasal duk tengok tempat-tempat yang mereka duduk tu macam tu. Ulama-ulama petani kita sebut macam tu. Belah Indon pun cakap macam tu. Belah Syria, belah Jordan, Iraq kan. Tempat-tempat yang mana ulama-ulama kita pernah jumpa puak ni, dia dah bagi peringat siap dah. Jangan hampa jadi macam negeri kami. Dia peringat siap dah. Baik. Jadi menafikan walaupun seorang rasul yang telah diijma'kan rasulnya. Adapun nabi yang tak diijma'kan nabinya ataupun rasulnya, yang tu kalau ada sebahagian yang kata dia nabi, ada yang kata dia bukan nabi, yang tu tak ada masalah. Khasnya kalau antara baru ni pun ada isu-isu sikit tu tentang Nabi Khidir. Kita masyhur Nabi Khidir. Ada yang memang ada ulama pun dia kata Khidir bukan nabi. Dia rajulun salih saja. Juga macam Zulkarnain. Kalau belah kita Zulkarnain rajulun salih. Luqmanul Hakim yang ada surah Luqman tu, dia rajulun salih. Dia bukan Nabiullah. Ada yang kata Luqman Nabiullah. Luqman al-Hakim tu, wa idh qala Luqmanu li ibnihi tu. Surah Luqman tu. Ada yang kata Zulkarnain, yas'alunaka an Zulkarnain. Zulkarnain tu ada yang kata dia nabi. Ada yang kata rajulun salih. Jadi yang tu ada khilaf. Nisbah nak letakkan dia nabi ataupun tidak, adakah dia nabi saja, seorang wali saja.
Yang tu ada khilaf. Siap, tak ada masalah tu. Tapi datang wajib i'tiqad mereka mulia, mereka baik, tu jangan silap. Pasal ada mention secara mubaham dalam Quran. Macam mana sebut dalam Quran tu? Yang jumpa tu. Nasiyahu tahuma abdam min ibadina. Ajak-ajak mulut dia sebut. Yang lepas dia orang berhenti rehat makan ikan yang dia buat bekai tu, makan sebelah. Ikan tu hidup, masuk dalam laut balik. Itu tanda tempat nak bertemu Nabi Khidir tu. Jalan Pak Nabi Isa, Nabi Musa tu tanya, bila nak berehat kata dia, aku lupa nak bagi tahu engkau yang bekai yang kita bawa ikan tu, masa kita berhenti kat situ tadi, dia lompat, kata dia, itulah tempat kita nak cari Nabi Khidir tu. Dalam Quran tak sebut Nabi Khidir. Dia patah balik, fawajada fiha, bukan jidaran. Kuat sikit. Au amdiyahu quba. Lagi. Nasiyahu tafuma fattakhudha sabilahu fil bahri saraba. Lagi. Wada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Lagi. Iza sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihi ila syaitan an azkura fattakhadha sabilahu fil bahri. Lagi. Dzalika ma kunna nabgh. Lagi. Fa wajada abdan min ibadina. Abdan, dalam Quran sebut abdan. Dalam tafsir, siapa abdan tu? Khidir, Nabi Khidir. Jadi abdan ni sebut, bukan fawajada nabiyan, tak bukan sebut nabi. Jadi ada khilaf situ. Tak soreh jelas sebut dia abdan saja. Tapi bila abdan bukan sembarang orang lah. Nabi Muhammad pun subhanallazi asra bi'abdihi. Kalau dapat pangkat abdi ni maksudnya bukan hamba abdi kita jadi kuli tu, tapi abdi kalau Allah iktiraf abdu, masya-Allah. Baik, nak sebut tentu ada khilaf lah. Nabi Khidir tu adakah dia Nabi ataupun dia hanya rajulun salih. Okey, siap. Adapun Nabi Adam jangan duk merempet. Dan kita belajar bab Rasul, bab risalah. Mana-mana Nabi Rasul ataupun Nabi saja yang dia bukan Rasul, wajib mereka sidik, amanah, tabligh, fatanah. Antaranya benda besar dia apa dia? Mustahil mereka membuat dosa. Mereka ni maksum semuanya sejak pada lahir ni. Dan tak akan ada mereka ni datang daripada keturunan zina ataupun keturunan yang mak ayah mereka ataupun salah seorang daripada mereka kafir. Takkan ada. Keturunan mereka ada juga yang tak elok, tapi mereka takkan datang daripada keturunan yang kafir, sama ada sebelah ayah ataupun sebelah mak. Prinsip ulama kita dah sebut lah, disiplin satu. Kerana sebut ijma', mana yang telah diijma'. Satu, hati-hatilah kalau ada doa sebut Nabi Adam ni bukan Rasul, Nabi Adam ni hanya Abul Bashar, jagalah. Dengan sebab itulah Nabi Adam ni keluar pada syurga pasal dia buat dosa. Jagalah ayat-ayat tu. Baik. Atau berkata agama Kristian itu baik, ataupun berkata agama Kristian itu baik, agama Kristian itu pun betul, agama Kristian pun salah satu agama yang boleh dianuti, agama Kristian pun membawa kita ke syurga. Jagalah kau. Jaga, hati-hatilah. Bab ni yang orang kita bila tak belajar, hamba kita dalam masyarakat majmuk macam ni, jangan kata orang awam, pemimpin pun ramai cakap macam ni. Pemimpin pun bukan pemimpin biasa, pemimpin agama pun biasa cakap macam ni. Kacau kita. Yang kalau dalam kes COVID ni,
Ada itu menteri mana, tak payah sebutlah menteri mana, kita sebut umum je. Dia pernah kata macam ni, marilah kita berdoa beramai-ramai sebagai rakyat Malaysia, mengikut Tuhan yang kita memahami inilah Tuhan sebenar kita, untuk kita berdoa pada Tuhan masing-masing supaya kita dihindarkan daripada wabak COVID-19. Macam okey ke? Bahaya cakap tu. Orang bodoh, orang tak reti ni, dia tak ada apa masalah. Mengajak manusia buat kebajikan, memanglah mengajak manusia buat kebajikan, berdoa, tapi dia mengiktiraf agama selain pada Islam pun agama yang mengikut fahaman dan iktikad masing-masing, inilah agama yang betul. Maksudnya dia mengiktiraf agama lain adalah betul. Bahaya tu ayat tu. Kalau kita kata tak soreh mengiktiraf orang agama lain daripada Islam sebagai agama yang betul, Tuhan mereka sembah tu adalah betul, sekalipun bukan lafaz soreh, tapi haram sebut perkataan tu mesti ada, walaupun bentuk perkataan tu belum soreh kufur, tapi haram, berdosa besar sebut perkataan tu. Dan yang itulah menunjukkan bahawasanya apa akidah yang ada pada dia, apa pahaman agama yang ada pada dia. Dan Islam yang dia hidup pegang Islam tu, agaknya dia pegang Islam ni pun dia faham macam Hindu, Buddha sama. Janji ada Tuhan. Dia tak faham la ilaha illallah, wajib taubat dengan janji lain tu. Pasal apa? Kau tak faham la ilaha illallah, walaupun sebut la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia memahamkan agama ni sama. Berapa ramai pemimpin-pemimpin kita yang memang sebut agama ni semua sama, agama ni semua mengajak kebajikan. Mari kita bersatu di atas nilai-nilai persamaan yang ada sama-sama kita. Tambah satu tak nilai persamaan satu hal, tapi seolah-olah nak menyamaratakan, bahkan mengenepikan apa-apa yang ni adalah dasar yang menyebabkan kita tak boleh bersama dengan mereka. Dia cari jalan untuk bersama-sama di situ. Itu masalah tu. Kita, sepadan kita besar abad tu, mana boleh ada istilah bersama-sama situ. Dan kita ada disiplin kaedah kita mengikut kaedah agama. Kalau atas kaedah-kaedah kumpulan-kumpulan tertentu, dia ada kaedah-kaedah dia. Adakah kaedah tu memang mengikut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, boleh tak boleh ke? Sikit saya sebut dengan bahasa gitu. Apa nak detail tu kena PM lain tu. Dia boleh je detailkan kan, satu-satu. Tapi saya sebut dengan bahasa am itulah. Kalau orang faham, boleh faham tu. Tambah orang pernah ikuti perkembangan politik semasa macam ni, dia akan faham apa saya sebut tu. Ataupun dia intikad ataupun berkata kesemua agama tu baik belaka. Tu. Semua agama ni baik, semua agama ni buat pergi ke syurga, semua agama ni adalah betul, semua agama ni mengajak kepada kebajikan. Itu kaedah kita, innad din indallah Islam. Mengakui ada agama lain sama baik betul, maksudnya menafikan ayat Quran. Ayat Quran innad din indallah Islam tu. Menafi ayat Quran apa hukum? Pasal Allah sendiri bahkan atas tafsir huraian ulama ijma' mengaku bahawasanya memang agama yang sah untuk dipakai dan hanya benar satu-satunya, the one and only, Islam only. No way, tak ada, no others, tak ada hak lain lah. Jadi kalau dua i'tiqad semua agama ni baik belaka, dan saya jadi kafir ya. Atau ia reda jadi kafir seperti ia reda dirinya jadi kafir, atau dia reda jadi kafir, atau dia reda jadi kafir. Ada orang dia reda jadi kafir, itu kalau jadi kafir pun tak kafir lah. Misalnya apa, dia menafikan hukum-hukum Allah Ta'ala, menafikan benda-benda yang maklum syait fiddin bidururah, memperolok-olokkan ulama, mempersendakan Al-Quran, memperolok-olokkan Nabi. Bila ada ulama kita bagi peringatan kat dia, kau tak boleh cakap macam ni boleh jadi kafir. Kalau kafir pun kafir lah. Selamanya cakap macam tu. Redha jadi kafir, antaranya contoh seperti redha dirinya jadi kafir. Kafir pun kafir lah. Janji aku hidup bahagia, kafir pun kafir lah. Ada boleh cakap itu. Orang yang bagi peringatan pula ulama tutup go. Main. Atau anaknya, atau orang lainnya, ataupun dia reda jadi kafir ni anak dia. Anak engkau macam ni boleh jadi kafir. Kalau dia nak jadi kafir pun lantaklah dia jadi kafir.
Maksudnya dia membiarkan perkara yang anak dia boleh jadi kafir itu, dia biarkan. Dia tak ada sensitiviti langsung untuk jaga agama anak dia. Bahkan dia redha, dia tak kafirnya anak dia ataupun perkara yang boleh menyebabkan kafirnya anak dia. Kaedah kita macam mana? Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan kufur, kufur. Redha dengan maksiat, maksiat. Satu tengok maksiat bukan boleh redha. Habis-habis tidak benci. Suka dah berdosa dah. Redha pula, bagus ni. Ada peluang aku boleh buat ni. Ada peluang aku dapat kaya ni. Tambahlah ni ada iklan judi tu. Yang iklan apa? Ui, dalam Facebook, TikTok apa banyak kan. Perempuan pula tu nak kaya 100 dapat 200. Telefon ni, WhatsApp, TikTok. PM saya, PM laju-laju. Tuan-tuan aku tak bisa tengok, tak tahulah. Benda tu kita kan cari pun tak keluar binatang tu kan. Benda ni. Nak cepat kaya. Selama ni jadi miskin apa kerana ada kaedah mudah. Orang kita pakai tudung tu. Ada iklan tu. Ni joget-joget pun pakai tudung, macam-macam lah ni. Yang cerita apa yang macam K-pop tu pun tunggu McDonald pun berjoget-joget pakai tudung. Kacau lah. Jadi dia redha jadi kafir ni anak dia ataupun orang-orang lainnya yang jadi kafir. Satu redha Wahabi tu dia atas kewahabian dia. Bahaya tu. Tambah pula buat dek je kat Wahabi. Bahaya tu. Kalau redha dia atas tak cocok tak ada masalah apa. Fikirlah saya sebut dalam konteks akidah kan. Tak cocok ni rosak akidah kan. Ada. Saya silap cocok tu rosak akidah. Dengan cocok ni saya akan jadi sihat. Kita kena i'tiqad di atas zat ubat tu. Bukan ubat pun. Zat natang tu akan menghindarkan kita daripada kena penyakit. 70%, 50%, 80%, 90%. Kalau 80%, siapa dah kena cocok tu tak payah pakai pismah. Dia tu lah. Betul dah kena cocok. Dah 90 kebarangkalian untuk kena tu telah terhindar daripada dia. Hanya 10% dia. Bolehlah rentas negeri. Saja saya sebut, saya pulangkan baku buah kerah je kan. Tambah pula yang sebut tu bukan saya, Perdana Menteri yang sebut tu kan. Ada kebarangkaliannya jika telah mengambil kedua dos ni, dia boleh pergi ke mana saja. Tak ada dah gaduh apa persempadanan daerah, persempadanan negeri, boleh hantar keluar negara pun boleh. Bukan saya cakap. Dia nak tunjuk video. Dan saya sebut. Habis tengok kena kurung semua sekali. Saya saja nak sebut tahu mana tentang kata duk biarkan Wahabi, duk biarkan orang tak mengaji, biarkan duk jahil, biar jadi liberal, pula semua apa LGBT tu ada bab-bab, bukan saja maksiat, dia boleh jadi kufur tu. Tengok tak ada tindakan apa pun, bahaya tu kan. Saya kata tak ada tindakan apa tu pasal apa? Pasal bila tak ada apa tindakan daripada pihak berkuasa, dia akan menyebabkan orang ramai, khasnya netizen yang ramai ni, dia kata apa? Tak ada salah, siapa? Tak ada ambil tindakan apa-apa pun. Yang salah ni, macam kau ni. Kau ni salah, kau ni salah. Dinasihatkan untuk turun, tak turun-turun sampai sekarang. Kau ni salah ni, siapa? Menceritakan sesuatu yang menyebabkan melihatkan orang daripada cocok. Dia salah. Dia salah. Tahulah. Saya tolong sebut je balik kan apa benda yang supaya kita berfikir cara rasional. Bagi betul lah. Yang kalau tak setuju, dengarlah pula rintihan kami kan. Kami dah dengar rintihan hampa ni lama dah. Dengar pula rintihan kami. Dan memang ada ustaz-ustaz kita pun yang bagi cadangan, kata dia, kenapa tak panggil orang-orang kalau macam kita lah, saya lah khasnya kan. Hampa semua ke dengar. Ni kalau kita belajar dalam kaedah fiqah pun, ni kalau kerajaan Islam ni ada satu kumpulan buruh ni adalah kerajaan Islam ni adil, gila punya adil, ikut perintah Islam. Ni buruh lawan pemerintahan Islam yang adil. Yang tu pun kalau dia lawan memang tak betul lah, memang sesat kan, tak betul kan. Dia tak betul ni pun panggil wakil dia, mari jumpa, dengar apa rintihan dia, apa yang dia tak puas hati. Dengar apa dia cakap. Bila kita bagi nasihat apa memang dia ni tak betul, dia tak nak ikut,
Sampai tahap boleh perang, sampai tangkap boleh perang. Tapi kalau ni yang tak betul, bukan buruh tu tak betul, kerajaan yang buruh, pemerintah yang buruh. Betul, sepatutnya bila dia jadi buruh, kita nasihat, tak setuju, panggil nak dengar kami cakap apa saat. Dengarlah kejap kan. Kalau ada susah pun dengar je lah. Memang pada dengar macam-macam pun. Cuba nilai no. Nilai. Cari yang pakar-pakar lah sikit dengar. Jangan cari kambing dengan lembu tu. Bukan kerti apa. Kan? Sikitlah bahasa-bahasa gitu. Saya punya bahasa ni kasar macam tu lah. Ada orang lain kadang cakap lebih kurang saya, tapi bahasa dia lembut. Minta maaf, selebih dulu saya mohon keampunan di atas kata-kata saya yang bakal menyentuhkan hati dan perasaan tuan-tuan semua. Saya tak reti bahasa-bahasa itu. Dia orang Hulu. Mana tak setuju. Jadi maafkanlah saya di atas bahasa saya tu kan. Yang penting akidah terjaga. Macam mana akidah didahulukan, syariat diutamakan. Itu kan kaedah kita kan. Atau ia redha orang sembah tok kong. Redha orang sembah tok kong, redha orang sembah berhala, tambah bagi peruntukan untuk buat tok kong, bagi peruntukan untuk buat berhala. Panjang tu kalau sembang bab-bab tu. Kalau jadi pemerintah esok dia minta peruntukan macam mana untuk ni. Jadi kami pun rakyat Malaysia kan, kami pun bayar cukai kan, kami pun nak juga hak kami untuk membayar cukai, untuk kami memakmurkan. Dan ada nikmat dia guna undang-undang macam ni, guna program macam ni, macam mana nak buat? Minta bantuan masjid kan tak bagi, minta bantuan pondok tak bagi. Tapi tokong gede-gede bagi. Tu macam mana tu? Payah tengok. Siapa jadi duduk tempat tu yang tiang saya biasa sebut kan, saya ngaji pun tegur dia sebut kata apa tu? Perkataan Sayyidina Umar yang selalu wasiat kata tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu ngajilah faqih, kau faqihlah elok-elok, retilah agama elok sebelum kamu jadi ketua. Kau dah duduk pemimpin tu, saya silap, yang tu sebab kau masuk neraka. Kalau jadi orang awam kau tak masuk neraka sebab tu. Dengan sebab rahmat, dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan kena masuk neraka punya, dapat rahmat, dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab kau jadi pemimpin, kau masuk neraka dulu. Saya silap boleh kekal abadi selama-lamanya neraka pasal engkau meluluskan benda yang memang haram dan kau menghalalkan apa yang haram, kau menghalalkan yang haram, ada yang mengharamkan yang halal. Kita buat pasal. Pasal apa? Pasal tak fakih, tak reti, tak faham mana yang amruddin, mana yang urusan agama, tak faham. Gelek tu. Saya nasihat aja. Jadi dia redha orang sembah tokong, redha orang sembah berhala, tambah lagi bagi anjuran, berdoalah. Macam saya sebut tadi kan. Ada orang kita cakap macam tu. Nescaya ke jadi kafir orang itu. Jadi kafir orang yang redha itu. Pasal apa? Kerana kaedah syarak, tiap-tiap redha dengan kufur itu jadi kufur. Itu kaedah saya sebut di ar-ridha bil kufri kufrun. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan kufur adalah kufur, redha dengan maksiat adalah maksiat. Ar-ridha bil imani iman, ar-ridha bit ta'ati ta'atun. Kita seronok tengok orang buat kebajikan, alhamdulillah, seronok hati tengok orang sembahyang jemaah, seronok tengok orang buat begini, seronok tengok orang hafal Quran, bagi bantuan banyak lagi. Habis tak boleh ngaji, galakkan orang pergi mengaji. Walaupun galakkan, tak ada pun, ulurlah nasi lemak ke, cucuk ke, bagi kipas ke, aircon ke, bayar duit elektrik ke, jadilah. Walaupun kau tak boleh hadir, kasih dengan orang yang kasih Allah Ta'ala, kau dapat kasih Allah Ta'ala. Kasih dengan orang kasih Nabi, kau dapat syafaat Nabi. Kau kasih dengan siapa yang musuh Allah Ta'ala, siap tu, na'udzubillah. Dia redha bil kufri kufrun, redha bil maksiati maksiatun. Kena tahulah apa dia redha dan kufur dan maksiat tu. Di atas kita tak faham tu lah yang kadang-kadang kita ni, kita boleh bagi vote, bagi undi lagi kepada benda-benda maksiat. Contohlah kan apa, kalau kata ada PU, ada imam muda minta undi satu hal, ni undi apa? Undi Raja Lawak. Ni undi apa? Undi apa? Akademi Fantasial apa tu? Akademi Fantasial lah. Ada lagi ke tak?
Malaysia Idol lah apalah kan, yang jenis pakai undi-undi. Malaysia Idol ada undi-undi juga. Ha? Macam mana apa? Oh, tak tahu saya nak sebut pun, saya nak sebut. Saya kata saya bukan tahu benda Allah macam tu. Orang biasa sebut tu saya tahu lah. Oh, on time. Apa? Nama-nama dia? Otai masih berbisa. Oh, Otai masih berbisa. Oh, orang tua-tua punya. Penyanyi semua orang tua-tua punya. Betul ada undi-undi situ. Ada undi juga. Ha, kau undi lah Otai-Otai tu. Terjuntai tu anak kakak orang tahu. Otai masih berbisa. Kalau Otai tu ustaz-ustaz Tok Guru masih berbisa, tengok kata-kata dia macam mana. Oh, steady juga kan. Oh, steady Tok Guru ni. Steady Tok Guru ni. Steady lah. Mana Tok Guru tak masuk TV lah. Macam mana? Masuk TV pun tak nak. Siapa? Nak masuk TV kena make up dulu. Betul tak saya buat? Saya tak biasalah masuk TV. Masuklah TV Hijrah itu, tapi pasal dia datang kat studio kita, tak adalah make up. Tak faham surah sebab apa. Ni studio apa? Lampu studio dulu satu, dia ada dua ni. Kalau kita masuk kat studio dia, make up dulu. Make up dulu. Make up tu perempuan jurusolek. Dia setiap apa penerbit tu, kalau kata dah habis rancangan dia tulis kan, jurusolek apa penulis skrip lah, ujung kali penerbit. Ni jurusolek apa tengok ni. Antara jurusolek ni maknanya LGBT. Mesti masuk solek. Agak-agak tunggu nak ke kena solek. Nak masuk tu berus pula pakai balik bayar punya bulu. Siapa ni tak nak tengok berminyak ni? Pantulan cahaya ni kalau boleh jangan ada ni. Oh, make up ni. Nak sikit. Oh, boleh lagi. Saya selak gencu ni bobo. Ya. Saya masa saya duduk sekolah menengah lagi ada ustaz saya lah ngaji. Antara yang saya tak laki Quran sebelum saya masuk pondok apa tu. Dia pernah masuk TV. Memang dia cakap orang lembutnya, orang Perak ni pun. Orang kampung Ngor ni. Kampung Ngor ni. Ustaz Muhammad Saleh Sani nama dia. Allahumma salli ala sayyidina. Apa saya nak sebut masuk TV. Dia bercakap adalah kuliah-kuliah yang dipanggil masuk TV. Itu pun rakaman aja. Bagi teks baca kelepak-kelepuk. Mana yang tak ada dalam teks tu lagi cut. Oh, kenapa ustaz cakap macam ni? Oh, anak tak boleh kata dia macam ni, anak kena cakap lebih sikit. Cut. Potong. Baca lagi kedepak-kedepuk. Oh, kena cut saja. Tak boleh panggil live. Tak boleh panggil live. Kena potong. Pula tu tang kena potong. Lagi apa? Make up tu lah. Oh, anak jadi artis kata dia. Kali pertama dia masuk studio tu, saya duduk lembah pantai kan. Dekat dengan Sapuri. Saya tahulah dengan Sapuri tu tempat laluan saya ya. Tak pernah masuk pun. Adik saya kerja dengan Sapuri. Apa saya nak sebut? Make up tu. Anak kena make up kata dia. Gini. Perempuan pula tu. Astagfirullahaladzim. Tobat tak masuk dah. Ada beberapa ustaz saya yang mengaji Quran sama juga. Dan dulu nak mula siaran dalam TV, baca Quran dulu. Siaran mula pukul 5. Hari Sabtu Ahad aja mula pukul 3. 3 petang, bukan 5 pagi. Bukan 3 pagi. Siaran mula pukul 5 dulu kan. Bila nak mula siaran tu apa? Negara aku dulu. Lepas tu bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Suratul Isra. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada ustaz-ustaz yang saya kenal lah masa saya duduk Kuala Lumpur dulu. Masa tu budak-budak lagi, sekolah kebangsaan lagi, sekolah menengah lagi kan. Nak masuk nak baca Quran tu pun kena make up, nak ambil rakaman je pun kan. Kena make up. Mujulah tak masuk TV. Masuk internet aja. Ni pun tak pernah terbayar ni masuk internet apa benda tak tahulah. Apa benda ni nak sebut ar-ridha bil kufri ridha bil maksiati maksiatun. Prinsip kita duk bicara ni apa? Tak boleh sama sekali kita orang Islam yang apa-apa yang bukan ajaran Islam untuk kita seronok, kita suka, kita bantu, kita tolong, bahkan suka seronok apa-apa yang nama kufur, maksiat, dosa, salah. Satu kalau tak buat kufur pun, dia buat dosa lah, dosa kecil lah, dosa besar lah.
Satu, kita wajib kenal dari segi hukum syarak kita ni apa hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia mesti ada. 5 hukum ni mesti faham. Kalau benda tu wajib, kalau boleh aku nak buat juga. Tapi tak boleh buat. Kalau dah memang fardu ain, kalau boleh nak fardu ain. Fardu kifayah, sunat. Memang malas ni, kalau boleh ada umur esok nak buat juga sembahyang sunat macam ni, nak buat juga sembahyang duha, kalau boleh nak witir 11, kalau boleh nak bangun tahajud, kalau boleh nak baca Quran, kalau boleh satu hari 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, kalau boleh nak hafal Quran. Benda yang memang baik ni mesti kena ada redha, seronok, hemah, suka, cinta, kasih, cita-cita mesti ada. Maksiat jangan ada sekali. Sepatutnya benci dia. Macam mana benci dicampak dalam api. Tu cerita orang-orang ada iman. Kalau ada seronok macam mana? Istighfarlah banyak-banyak. Walaupun tak tunjukkan pada orang, tapi bila ada seronok dengan maksiat, suka dengan maksiat, cenderung pada maksiat, sedarlah kita ni memang hati gelap, hati hitam. Maksudnya ada benda salah ke besar kita redha dengan maksiat pun dah maksiat dah. Ayah nak. Patutnya tengok maksiat macam mana, aku benci tengok macam ni. Aku benci tengok macam ni. Tak boleh berluap-luap darah aku tengok macam ni. Tak boleh, aku panas dah, aku bakar dah. Patutnya macam tu. Undang Allah Ta'ala bagi kita benci pada maksiat ni, khasnya maksiat pada diri kita. Maksiat kat orang tu tuan, maksiat pada diri kita. Aku ni benci sungguh, aku perangai aku ni huduh sungguh. Aku benci sungguh, aku tidur je aku ni, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkanlah dosa aku ni, aku tidur banyak sangat ni. Contoh tidur, apa aku merepek sangat, Quran tak boleh baca, selawat tak boleh, khidmat pun tak boleh, apa pun tak boleh buat aku ni, ya Allah ampunkanlah aku. Tak boleh redha dengan kita punya kejahatan diri, tak boleh redha dengan kemalasan diri, tak boleh redha dengan kealpaan diri, tak boleh redha dengan kita punya ghaflah, kelalaian yang ada gitu. Bila redha tu yang relax tu. Kata sembahyang sunat pun sembahyang fardu ada juga. Nampak dia kan relax. Dia akan puas hati. Dia redha bin nafs. Panjang tu kalau cerita bab ilmu tasawuf apa, tu kena sepak aja kalau jadi macam tu. Mudah-mudahan orang Ta'ala sedar kita, dia tak banyak kelalaian kita ni. Satu, kita kena jumpa guru, ada orang nasihat kita betul dengan kita, betulkan prinsip hidup kita tu, nizamul hayah kita, maksud perundangan undang-undang kita dalam kehidupan ni betul, dapat suluhan untuk guru para ulama kita ni, insya-Allah ada sinaran cahaya dalam hati kita. Kalau duk tengok panduan ni semua daripada orang yang gelap hati, mata hati, gelap mata hati, mati hati, kita pun mati hati samalah. Nauzubillah. Satu, kita suruh dia berkawan dengan orang baik-baik, duduk dalam suasana baik-baik kan. Mudah-mudahan dengan sebab tu hati kita jadi baik. Amin. Betul, kalau duduk seorang-seorang tak boleh kawan dengan orang ni, kau berkawanlah dengan Quran, berkawanlah dengan selawat. Nak baca sendiri bukan boleh, takut silap faham. Kau tak faham, kalau boleh tanya. Ada program yang mengaji daripada orang yang tok guru yang pakar yang ngerti, ambil pada dia. Sekalipun live daripada tak ada apa langsung, ambil lah, walaupun bukan duduk semuka tak laki depan dia. Itulah lebih kurang bahasanya. Tapi biarkan kita dalam keadaan lalai, tak ketahuan ni, wajib kena ada lawan nafsu kita yang buruk tu. Baik. Baik, ada pun kata dia, perhabis sikitnya tu, jika hatinya tak redha dengan kufur, dia tak redha dengan kufur seperti dia tak redha, tapi dia tolong tunjuk rumah berhala ataupun rumah tokong pada orang kafir. Ada orang kafir tanya, Haji mau tanya sikit lah, itu ada satu tokong besar punya, itu nama apa? Itu ada tokong besar, patung itu baling tidurnya, itu panjang itu tokong mana? Awak cari sudah setengah jam awak cari, tak nak jumpa itu jalan lah. Kita tahu macam mana. You uncle lah, you pusing sana, pusing masuk kanan, you tempuh traffic light lah, you masuk kiri lah, you terus dalam 3 km lah, you set tekan kilometer lah, nanti you tengok belah kanan lah, masuk lorong dalam 800 meter, nanti situ ada tokong itu yang uncle cari punya. Wah, terima kasih dia, kamsia. Sesak. Macam kita tak redha, tapi kita tolong tunjuk jalan kat tokong. Macam mana? Adalu ila syarri kafa'ili. Tempat mengaji tak tunjuk, bahkan buat report, tokong pergi tunjuk jalan, buat pasal gitu. Maka iaitu haram, berdosa. Jadi kafir tak? Satu bab-bab macam ni orang tanya, Ustaz, kalau kita ambil satu tender ni buat tokong, saya dapat tender. Buat tokong.
besar ni, projek 3 juta Ustaz, boleh tak saya ambil, halal tak? Soalan tu tanya pun sepatutnya tak layak tanya. Nak kata apa? Dah bata ni duitan, sepatutnya tolak mentah-mentah aja kan, tak masuk tender pun sepatutnya. Macam mana? Tapi boleh masuk tender, dapat pula tu mungkin ada orang nak kata macam ni, tak boleh. Mai rujuk kita tanya, Ustaz boleh tak saya ambil tender? Dah ambil tender dah dapat, dah lulus. Kata dia boleh tak macam ni Ustaz? Bukan saya yang buat, tapi saya subkon pada orang lain yang buat. Saya bagilah buat kapi mana yang buat, tapi kontrak itu saya punya. Tolak lu, rugi Ustaz, saya doa depan Kaabah ni. Tengok, rezeki tak boleh ditolak, bala yang dicari, takkan saya nak cari bala Ustaz. Yang ni memang saya tahulah, tapi saya nak elakkan bala ni lah. Saya nak ada tak jalan-jalan untuk menghalalkan benda-benda macam ni? Dia cari jalan nak bagi halal tu. Nak bayar nak. Masyarakat kita macam ni. Ni mata duitan ni, duit ni. Spek dia dah rosak. Dia taklah iman, takwa, tauhid. Tak ada tawakal apa tak ada. Na'udzubillah. Ada pun orang Islam masih dia tak selesai lagi situ dulu, sambung nanti. Ada soalan? Kita berurusan LGBT mai singgah kedai kita, makan minum macam tu. Kita singgah kedai dia, kata nak ambil order apa abang? Contoh tu kan, macam mana? Tak apalah, dah dia ambil order, memang jantan pun nasi goreng. Pakai perempuan. Kalau boleh nasihat tegur orang, kau ni lelaki ke perempuan? Boleh ayat laser, tak pun atas tak sokong dia, cari kedai makan lain lah. Kalau dah duduk, dia tengok datang, kalau boleh lari lah. Yang tu kadang-kadang kena terbayar muka sikit kan. Tengok, boleh ambil order. Nak makan apa ni? Apa? Semua ada. Semua sini sedap-sedap. Semua geng kami masak. Ayah. Contohlah kan, saya buat ngada-ngada sikit lah. Macam mana? Tak apalah, nanti kami syarat dulu. Dia belah terus. Cari tempat lain lah. Tak makan tak beri tu. Siapa? Kembang tengkok aku ke popuak tu. Dia jamu kita makan. Kok nak jadi makan jadi takwa, makan jadi barwa. Bahasa saya sorry sikit lah. Macam tu lah kan. Ulama kita dulu macam mana? Nak makan, nak singgah, tukang masak tak pakai tudung pun ni tak. Tukang masak pakai baju ketat. Nak cari tukang masak macam mana? Tukang masak ni duduk dapur ni pakai purdah, tak buka-buka. Ada? Kat sini payah sikit nak jumpa lah. Tapi saya kata kawan-kawan saya memang itu. Dia biasa orang awam je pun, bukan ngaji pondok apa. Tapi orang rumah ni pakai purdah ni, ni restoran ni, kedai makan ni. Bukan saya cerita dongeng, saya sebut nama boleh. Pergi cari, pergi masuk kedai dia makan. Duduk dapur ni masak. Dia juru masak utama ni, dia chef masak ni, keren pakai purdah ni. Tak ada pun ikat tudung apa, tak ada pasal pakai purdah ni, tudung labu ni, cing elok steady yang buat tu maksudnya betul dia pun tengok. bukan cerita kosong. Ada orang macam tu. Ada orang yang lain, jangan duduk dalam aircon pun panas lah. Saya nak cerita tantu sikit lah. Nak cerita orang dulu nak makan pun berkira macam tu. Jadi mana yang boleh elak sikit kalau saya sebut ni. Yang tu cerita orang pelayan ambil order apa kan. Ni kalau masuk-masuk ada TV besar macam mana? Masuk Allah, apa yang TV cerita apa, Netflix. Muka Netflix, Allah cerita hak ni pula, buka speaker punya kuat pula tu, kedung. Mana kita pun tumpang tengok ke tak tahu apa nak tengok. Macam mana? Cantik pula, HD, full HD tu. Cantik tu, very sharp dia punya gambar, puas hati tengok. Bunyi sedap pula tu, kedung. Macam mana? Keluar ke tunggu? Tu kita tu berani tak macam ni? Adik tutup TV tu boleh tak? Saya tak boleh tengok, pening sikit. Bagi alasan lah apa-apa kan, boleh tak?
Tapi jangan tak tahu, ada orang dia terkesan dengan sesuatu. Kalau kita tegur tu, oh minta maaf lah, saya ingat tak apa, tak apa, tutup. Lain kali kita mai je, ustaz tu datang, apa? Oh, suruh tutup TV tu, tutup siap, ada, saya pergi tempat kedai makan macam tu, tegur sekali je, dia tahu lah kita punya SOP. Masuk je dia tahu lah, dia tutup. Takut-takut macam mana? Tak ada gusti ke? Bola kan ni, buka bola gusti, wah lompat, tu Allah, kita tengok pakai kopiah tu, dia sopan tu. Yang tu yang dia rosak agama tu. Sikit lah saya dah belajar tu, saya cerita macam tu lah. Tapi asal hukum tu, kalau boleh cari tempat lain lah. Tak ada pun beli roti gani ni tu, makan dalam kereta tu dah. Ayah sikit-sikit kedai makan gitu lah. Allahuakbar. Harus syarat, harus akal memang tak boleh. Mengharus dan memungkinkan kebolehan ada tu, harus akal memang tak harus akal. Untuk kata harus syarat pun salah, harus akal dari segi memungkinkan dia, dari segi hukum akidah pun salah. Harus syarat memang tak ada, yang syarat memang kata tak ada. Harus tu faham tu harus akal. Ya, maksudnya memungkinkan. Boleh jadi ke kalau Allah Taala tu. Kalau Allah Taala nak jadikan Nabi Rasul selepas Nabi Muhammad buat apa salahnya? Dia kuasa. Kita kan boleh nak halang. Macam dia tak pernah belajar. Nabi ini khatamul anbiya wal mursalin. Tu bahaya je. Tu istilahnya dia kacau bilau di atas faham mana yang harus satu, dan apa yang qat'i syar'i, yang dia adalah mustahil syar'i, mustahil akli yang aridi, dia tak faham tu. Mustahil akli yang li ghairi, ada jumpa nanti dalam aku iman. Itu. Islam dengan agama lain ada juga pertemuan. Contohnya kalau katalah agama lain suka buat baik dengan buat, tapi Islam pun ada buat baik dengan buat. Jadi ada ketentuan tu, ada juga pertemuan dalam agama. Kita tak perlu kalau di atas nak cari ciri-ciri persamaan, dengan sebab tu kaedah kita nak berdakwah pada mereka macam tu kan. Sebut pilah tu pun sebenarnya kefahaman dia jauh beza. Memang ada titik pertemuan dari sudut suruh buat kebaikan pada mak bapak, tapi mak suruh buat kebaikan pada mak bapak, kaedah Islam macam mana, kaedah kafir macam mana, tak sama dia punya parameter dia, kayu ukur dia tu. Macam mana pun di atas kita nak sebut ada persamaan. Kita pun disuruh buat baik. Memang bahasa dia orang pun suruh buat baik, suruh tolong orang, tapi dia orang tolong buat tokong apa tak apa, kita pun dia boleh tolong buat tokong, contohlah. Jadi dia punya kayu ukur tu berbeza. Memang umum kita pun suruh buat baik, dia pun suruh buat baik, tapi baik ikut pahaman dia, baik dengan pahaman kita tak sama. Dia punya kayu ukur tu. Jadi kita boleh tackle dari sudut, ambil kata yang ni sama dari sudut suruh buat kebajikan, tolong orang susah, sifat peri kemanusiaan, mungkin dari sudut bahasa umumnya tu. Tapi ada tempat bila spesifik masalah juga. Tak ada. Misalnya kasih sayang dengan binatang, pada mereka sampai tahap tak boleh sembelih binatang. Pasal ini adalah penganiayaan pada binatang. No killing animals. Pada dia sembelih binatang ni zalim, jahat. Kita macam mana? Takkan sembelih ayam jahat. Yang tu sebahagian pada syariat. Itu apa dia? Tak boleh kena makan sayur-sayuran ni, tak boleh makan lembu daging. Kena kacau lah tu. Kita dia punya nilai menghukumkan nilai baik dan buruk tu tak sama. Bila satu masa kalau kita dah bagi pengiktirafan, takut nanti kata Islam pun kan dia campur aduk pahaman tu. Itulah, jadi berhati-hati sikitlah dari sudut nak memberi pengiktirafan, bahawasanya di situ ada titik pertemuan antara kita dengan orang kafir. Jaga sikit. Pengiktirafan tu kena bahaya. Macam kita sebut, kita pun ada titik persamaan dengan orang Wahabi. Kita pun ada titik persamaan dengan Syiah dari sudut macam ni. Bahaya bahasa tu. Dia akan mengundang kepada satu pahaman lain. Dia bahasa tu bahaya. Baik sebut walaupun dia kena tu, walaupun ada suruh buat kebaikan, tapi kebaikan kaedah kita Islam
dengan kebaikan orang kafir suruh buat baik pada mak bapak berbeza sama sekali. Berbeza sama sekali. Walaupun dasarnya buat baik pada mak bapak, tapi berbeza. Berarti ingat Allah Tuhan berbeza. Ingat Tuhan. Tuhan, ada Tuhan berbeza, ada Tuhan kita dengan Tuhan kau berbeza. Yang tu kot sekali lalu. Jadi pengiktirafan tu kadang-kadang dia jadi kacau bilau. Itulah, berhati-hatilah. Mari beri pengiktirafan tambah banyak-banyak pada orang kafir di atas kita mengiktiraf ada ciri persamaan antara kita dengan dia tu. Kadang jadi kacau. Tolong orang. Pada dia tolong tu macam mana? Kita ada bab tolong, boleh tolong tak boleh tolong tu. Jadi kayu ukur tu berbeza. Itulah. Ya. Perayaan tu buat dipotong. Semuanya diperlukan sukarela sukarela Islam. Jaga kawalan lalu lintas. Kaedah kita yang tu kita tak redha sama sekali, tapi untuk mengelakkan sesak lalu lintas. Patutnya jadi puak-puak dia lah, jaga lalu lintas dia. Kita pula macam marah. Mungkin dari sudut macam ni, dia ada majlis dia, tapi kita jaga lalu lintas tu untuk jaga keselamatan orang kita supaya jangan tercedera dan jadi gangguan lalu lintas dengan sebab majlis yang mereka buat. Kita buat tu bukan jaga majlis mereka, tapi buat tu atas niat nak jaga kebajikan orang Islam supaya jangan terganggu dengan sebab majlis mereka. Niat tu lagi betul. Walaupun duduk tempat majlis tu. Jangan kata kita jangan ni pasal kita nak jaga majlis mereka, jangan diganggu. Bukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.